Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati saudara Ustaz Adi selaku pengacara, pihak pengurusan Global Ihsan, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 18 hari bulan Mei 2023 bersamaan dengan 27 Syawal 1444. Kita dapat lagi meneruskan pengajian kita dalam tafsir Aisarut Tafasir. Tafsir yang pagi itu dia panggil Tafsirul Muharrar. Yang malam ni nama dia Aisarut Tafasir. Semua tu tujuannya nak memahami Al-Quran. Gaya uslub Tuan Syekh berbeza sikit, cara olahan tu berbeza. Tapi kalau orang yang mensyarahkannya, yang membaca tafsir tu orang yang sama, mungkinlah banyak adalah persamaan dari segi uslub ataupun gaya penyampaian tu mungkin ada dekat-dekat. Jadi untuk para pelajar pencinta Al-Quran sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan sambung ayat 98 surah Ali Imran, ayat 98 sehingga kepada ayat 103. Ayat 103, 98 103. Tajuk yang kita akan bincang di sini iaitulah tentang bahayanya sikap ahlul kitab. Sikap ahlul kitab ni bahaya. Sebab apa bahaya? Sebab dia tahu, dia ada ilmu, tapi dia tak nak terima. Satu, dia tak nak terima. Yang kedua, dia sekat orang lain. Ini jadi masalah. Dia tak terima itu satu hal, satu penyakit. Tapi yasudduna an sabilillah, mereka juga menyekat orang lain daripada jalan Allah. Ini maknanya dia ni bawa dua penyakit. Tak terima, kacau orang. Ini masalah kita. Dia ada setengah kafir ni dia tak terima, tapi dia diam je. Macam sebahagian daripada non-Muslim tempat kita sekarang, ramai je yang dia diam. Dia tak peduli cara ke dia. Ya. Saya tengok beberapa adalah TikTok yang dikeluar oleh non-Muslim Cina di Kelantan. Dia komen apa yang berlaku di Penang tentang azan tu. Oh, dia kata demo duk kacau apa kat orang Islam. Ada. Belakang rumah kawan ada masjid, kawan tak cara apa dia kata. Jadi ada orang yang relax je. Tapi kafir yang kita nak bincang ni, ahlul kitab ni bahaya. Sebab apa? Sebab dia ada agenda. Agenda dia nak menyekat dakwah Islam. Itu yang jadi bahaya dia tu, berpunca di situ. Berpunca di mana? Berpunca dia nak kacau kita. Bila dia kacau kita, kita kena lawan. Jadi para pelajar yang ada kitab, ada tafsir, tak kiralah tafsir apapun, pimpinan Ar-Rahman atau apa saja, ayat kita ni surah Ali Imran ayat 98 dan 99, kita baca ini dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun 'ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna 'an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwajan wa antum syuhada wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Para jemaah sekalian, kita tengok perbezaan uslub bahasa Allah Ta'ala sebut kepada ahlul kitab
dengan Allah Ta'ala bercakap dengan kita orang beriman. Tengok di sini, Tuhan tak panggil pun, ya ahlul kitab. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Siapa dia ahli kitab ni? Yahudi ataupun Nasara, itu yang terkenal dengan nama ahlul kitab. Mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Kalau betul-betul mau beriman dengan Allah, mau tahu sifat Allah Ta'ala, mengetahui al-ilm, Allah Ta'ala tahu. Tapi kenapa kamu masih lagi mengingkari ayat-ayat Allah? Ini perbuatan ini seolah-olah semacam kamu tak beriman. Orang beriman bukan ini sifat dia. Itu satu, Allah Ta'ala marah kepada ahli kitab. Kita tengok para pelajar, kita tengok kepada syarhul kalimat, kan? Huraian perkata dia panggil. Al-kufru ya ahlul kitab lima takfurun. Takfurun, al-kufru dengan makna ingkar. Kenapa kamu ingkar? Kenapa kamu kafir? Kafir ni makna ingkar lah, tak terima. Ayatillah, dalam ayat ini apa makna ayatillah? Lima takfuruna bi ayatillah. Ayatillah di sini, ayat-ayat Allah yang dimaksudkan di sini adalah hujjah, argumen dan keterangan-keterangan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Maknanya Allah Ta'ala bawa hujjah yang mantap, dipahami oleh Quraisy, dipahami juga oleh orang Arab, dan ahli kitab pun ada kitab dia sendiri. Menjelaskan tentang kenabian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab Taurat yang ada di tangan kamu. Dan Injil, wahai Nasara, yang menerangkan tentang sifat-sifat dan karakter, dia panggil syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semua itu membawa kepada kewajipan untuk beriman kepada Nabi dan mengikuti ajaran agama yang benar yang dibawanya, iaitulah ajaran Islam. Ayatillah dengan makna ayat-ayat hujah-hujah yang Allah Ta'ala kemukakan dalam Quran, yang juga dikemukakan dalam Taurah dan Injil. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah Ta'ala syahid, yakni Allah Ta'ala Maha mengetahui dan mengawasi segala apa yang mereka kerjakan, iaitulah perilaku mereka berupa kekafiran, kejahatan dan kerosakan. Dia kacau. Tengok tengok nota di bawah. Ini menunjukkan bahawa ini haza dalun ala, ini menunjukkan bahawa ahlul kitab itu percaya akan ilmu Allah. Maknanya dia tahu, dalam kitab Taurat dia tahu ilmu Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Injil pun sama. Secara umumnya dia tahu. Dan tak ada sesuatu apapun yang samar bagi Allah Ta'ala, baik di bumi ataupun di langit. Kerana kepercayaan mereka inilah sehingga Allah Ta'ala sangat mencela. Allah Ta'ala cela, keji sikap mereka yang bertolak belakang dengan keimanannya itu. Jadi dia tahu, tapi dia tak mau beriman. Itu jadi yang Allah Ta'ala cela sangat-sangat. Mana kalau kafir betul, tak tahu apa satu kata orang, lain. Ni mu tahu, mu ada ilmu, kamu tolak. Ini yang berat sekarang ni. Yang berat bagi kitanya, orang yang tahu dia tak terima, ini kita kata ini perangai jahat, perangai buruk yang ditunjukkan oleh ahlul kitab yang cukup bermasalah kepada mereka. Mari kita pergi ayat 99. Qul ya ahlul kitab lima tasudduna an sabilillah. Katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang orang? Tengok, ini sifat yang kedua. Sifat yang pertama, dia kafir, dia tolak. Sifat yang kedua, nak sekat orang. Pengkhianatan yang kedua, ahli kitab awalnya ada ilmu, nak sekat orang. Mengapa kamu menghalang dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, maknanya tak betul jalan. Padahal kamu menyaksikan, kamu tahu dalam kitab kamu sudah tahu benarnya apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu. Tapi kamu masih lagi degil kerah kepala tengah kata, Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Tengok dalam mufradat ataupun dalam tafsir kalimah, penjelasan kata, tasudduna an sabilillah,
Dengan mana kamu sekalian memalingkan, mencegah orang yang mahu beriman dari kaum kamu ataupun dari kaum Arab. Mana sama ada Bani Israel ataupun orang Arab. Dia cuba nak sekat agar tidak memeluk agama Islam. Ia merupakan jalan Allah Ta'ala yang akan menghantarkan pemeluknya kepada kehidupan bahagia di dunia akhirat. Mana kalau orang ni Islam, dia beriman, mereka akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tapi kalau tak beriman, mungkin bahagia sekejap di dunia, tapi di akhirat mereka akan hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tabghunaha iwaja. Apa makna tabghunaha iwaja? Kamu menginginkan jalan Allah itu menjadi bengkok. Jalan hak siratal mustaqim dia nak bengkok, melencong ke sana sini. Supaya kamu membawanya keluar dari kebenaran dan petunjuk, sehingga orang yang menempuh jalan itu menjadi tersesat. Yang mereka lakukan dalam hal ini adalah membelokkan kebenaran dan membuat ajaran sesat. Jadi puak-puak Yahudi memesongkan fakta, puak-puak Nasara mencipta ibadat. Itu dia tu. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Al-Maghdubi alaihim. Golongan yang dimurkai oleh Allah, Yahudi. Sebab dia memesongkan fakta. Tapi Nasara, Ad-Dhalin, sesat. Sebab mereka cipta ibadat yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita, umat Muhammad SAW, ummatan wasata, umat yang baik, yang terpilih ni, jangan ikut dua jejak langkah ni. Ambil Quran, jangan duk pesongkan fakta. Ambil ibadat, jangan duk reka sendiri nak buat ibadat. Macam Nabi tak ajar. Ajar Nabi tak cukup. Kita reka sendiri pula buat ibadat itu, buat ni. Atas dasar, ini masyarakat punya. Telah menjadi darah daging dalam masyarakat. Kita kata tidak mendarah daging masyarakat, yang kita ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW dalam beragama. Dalam bab lain silakan. Nak darah daging ke apa, silakan. Wa antum syuhada, padahal kalian menyaksikan. Artinya kamu mengetahui bahawa Islam adalah agama yang benar. Dan apa yang kamu perbuat untuk menyesatkan umatnya itu adalah satu kekafiran dan kebatilan yang cukup dahsyat. Kafir dan batil yang cukup sesat. Apakah maksud ayat ini para jemaah sekalian? Makna al-ayat. Sesudah Allah SWT mematahkan hujah-hujah keraguan ahli kitab pada ayat-ayat sebelumnya. Semua hujah ahli kitab telah dipatahkan. Telah diperjelaskan satu persatu. Tapi kerah kepala tak dengar kata, dia mana nak terima. Dia panggil kerah kepala, tak dengar kata, maka mereka tak mau menerima. Maka dalam ayat-ayat ini Allah SWT memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar berkata kepada mereka dengan mencela dan mencatat kekafiran mereka. Tuhan kata, ya ahlul kitab. Allah suruh Nabi panggil. Tuhan tak panggil sendiri. Sebab Allah tak suka dengan perbuatan mereka, tak suka dengan kerenah mereka. Tuhan kata, ya ahlul kitab. Mengapa kamu engkar kafir terhadap hujah-hujah dan maklumat-maklumat yang Allah Ta'ala tegaskan kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawanya, yaitu agama Islam. Padahal hujah dan bukti Al-Quran itu juga telah dinyatakan dalam kitab Taurah dan Injil. Sementara Allah Ta'ala maha melihat dan mengetahui kekafiran dan keingkaran kamu. Tuhan tahu. Mu jangan main-main. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu buat. Tidakkah kamu takut akan hukuman dan siksaan Allah Azza wa Jalla? Kemudian Allah Ta'ala perintahkan yang pertama, suruh bujuh dengan ahli kitab, mu tahu mu kafir. Yang kedua, mu tahu kamu sekat. Ini perbuatan dari sudut amalinya dia sekat. Yang pertama dari sudut i'tiqadi. Kita mana dua kesesatan yang cukup berbahaya. Allah Ta'ala juga memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar mengutuk perbuatan mereka yang berusaha memalingkan orang-orang yang beriman dari agama Islam dengan menggunakan cara-cara licik dan sesat. Tengok ni, licik dan sesat ni. Lagu mana licik dan sesat dia ni? Yang licik dan sesat, maka Allah panggil dia, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ya ahlul kitab, ahlul kitab. Tengok nota di bawah.
Akhraja Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq. Tak apalah, tuan saya sebut, kita sebutlah kan. Ada setengah pengkaji ni bila sebut Ibnu Ishaq, jadi tak apa-apa nak terima, tapi tak apalah. Ibnu Ishaq meriwayatkan tentang sebab turunnya ayat ini, bahawa seorang Yahudi bernama Syammas bin Qais. Yahudi nama dia Syammas bin Qais. Shin, mim, alif, sin. Syammas bin Qais. Qaf, ya, sin. Qais. Dia ni jahat. Ia melihat sekelompok kaum muslimin dari kalangan Aus dan Khazraj nampak rukun, damai, duduk kumpul, duduk buah mesra. Sudahlah lah. Menyayangi antara satu sama lain. Maka keadaan yang tersebut membuatkan Syamah menjadi sakit hati. Baik dah di. Aus dan Khazraj duduk balas lama kini baik ya. Lalu ia mengutus seorang Yahudi agar berkumpul, menyusup ke dalam kumpulan mereka dan mengingatkan mereka akan peristiwa perang Bu'ath, makna perang di antara Aus dan Khazraj dulu, yang pernah terjadi zaman jahiliah antara kedua golongan Aus dan Khazraj. Maka terjadilah pertikaian di antara mereka, bertikam lidah di antara dua golongan kaum muslimin tersebut, yang akhirnya mereka sepakat untuk keluar dari tanah Harrah untuk berperang. Sudah ni. Batu api Yahudi tadi. Ketika mereka keluar ke medan Harrah ni sempadan tanah haram. Tanah haram Madinah dipanggil Harrah Syarqiyah, Harrah Gharbiyah. Orang kafir ni tak main dari tanah haram, dia keluar juga. Yang duduk gomong di tanah haram ni buat toksih ni. Ni masalah kita. Ketika mereka keluar ke medan Harrah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu. Bila Nabi dengar, langsung Nabi kita pergi untuk menyekat peristiwa yang bahaya ini. Kemudian Nabi pergi dan meredakan suasana dengan sabdanya. Nabi kata apa? Tengok Nabi kata, abidak wal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Sahabat-sahabat, apakah masih ada lagi segolongan perjuangan jahiliyah, nak hidupkan balik jahiliyah, asabiyah, taksub kepada kabilah-kabilah, sedangkan aku berada bersama kalian. Aku ada sekali nak balah. Sudah. Begitulah Rasulullah SAW terus menasihati mereka sehingga mereka pun menanggalkan persenjataan mereka dan mereka saling berpelukan sambil menangis. Allahu Akbar. Mereka bersedar bahawa kejadian itu hanyalah kerana tipu daya Yahudi yang menjadi batu api, duri dalam daging Yahudi yang dilaknat oleh Allah Ta'ala untuk memecah belahkan mereka, dan Allah kemudian menurunkan ayat ini dan ayat sebelumnya. Wallahu alam, dikatakan itulah di antara sebab turunnya ayat ini. Allah. Baik, kita pergi kepada hidayatu al-ayatain. Hidayah, petunjuk ataupun pedoman, pelajaran yang boleh diambil daripada dua ayat 98-99. Yang pertama, sangat buruknya kekafiran dan kezaliman orang yang alim dari ahli kitab yang telah mengetahui kebenaran tetapi mereka mengingkarinya disebabkan oleh kesombongan dan kedengkian mereka. Ini masalah kita sekarang ini. Itu Yahudi. Kita sama-sama kita pun, Masya Allah. Kadang-kadang benda simple ya, nak kelahi tak. Hadis dhaif ni, hadis maudhu' ni duduk dalam grup mana? Boleh nama hadis juga ke tidak? Dia balah ni bukan dalam kitab sama je. Tapi oleh kerana nak kelahi, timbullah polemik yang berlaku. Kita mengatakan janganlah kita ni berperangai seperti Yahudi. Kita tahu dah benda tu betul, sokong je lah. Tak payahlah duduk keluk-kelik kata orang. Duduk seminar sana, wacana sini. Kan? Konon-kononnya kita je lah yang pandai hadis. Orang lain tak pandai. Ini pun satu penyakit yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, haram hukumnya memalingkan orang lain dari kebenaran dengan cara-cara yang licik, pembohongan dan penipuan. Kita tahu benda ni benar. Amalan ini memang warid daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dilakukan oleh para ulama salafus saleh, dilakukan oleh para sahabat, oleh ulama-ulama besar. Tapi kenapa kita tak mau sokong juga? Kenapa kita mau sekat juga orang? Sebab apa? Sebab tak belaga angin dengan kita. Bukan orang kita, itu ya punca.
Sekarang ni senang tuan-tuan. Nak sekat orang daripada boleh kuliah di masjid, boleh mengajar. Kita ada satu sistem, dia panggil sistem tauliah. Orang yang kita suka, kita beri. Walaupun tanpa interview, walaupun dia mengajar, hadir bawa lah, hadir palsu ke, hadir do'aih ke, cerita-cerita mimpi sana, mimpi sini. Kan? Mari bawa ajaran-ajaran yang tak pernah diajar oleh Nabi SAW dalam ibadat. Tak apa, sebab orang kita. Tapi orang yang kita tak nak, macam-macam lah kita beri alasan. Maka kita mengatakan kamu bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Faqdi ma anta qadin, atas dunia bebas, nak kata apa kata, nak sekat siapa sekatlah, nak tarik siapa tariklah. Yang penting kita ingat kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang akan menyekat orang yang nak menghidupkan sunnah Nabi, kita terimalah risikonya di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Tidak mudah, laluan ini bukan mudah. Kan? Bukan kata oh, kami menang, kami boleh sekat orang tu, sekat orang ni. Baik, silakan. Tapi kita kena ingatlah, semua tu ada harganya yang akan dibayar di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Bukannya free ataupun pembaziran yang begitu saja. Tidak. Yang ketiga, sifat Allah Ta'ala Maha Tahu. Ilmu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengetahui segala perkara, segala perbuatan hamba-Nya, yang baik atau yang buruk. Dan Allah akan membalas mereka baik atas dasar anugerah kasih sayangnya ataupun atas dasar keadilannya. Jadi kita dalam bahasa akidah ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kata kalau Allah Ta'ala beri seorang hamba itu syurga, itu fabi fadlihi, dengan limpah kurnianya. Kalau Allah Ta'ala azab hamba-hamba dia yang derhaka, fabi adlihi, dengan keadilannya. Ini bahasa kita dengan Allah, dia ada standard SOP sendiri. Kalau kata Allah Ta'ala azabkan hamba dia yang kafir, yang nak maksiat, yang derhaka, fa bi'adlihi, itu dengan keadilan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala beri nikmat, beri rezeki, beri kasih sayang, mahabbah kepada hamba dia yang beriman, maka itu dia kata fa bi fadlihi, itu dengan limpah kurnianya. Jadi kita kena ingatlah apa yang kita sebut di sini, sebagaimana diulang oleh Abu Anas, afallahu anhu wa an walidayhi, bahawa suratan amalan yang kita nak baca nanti di hadapan Allah, kitalah penulisnya. Ingat, suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah nanti, kitalah penulis. Tuan nak baca apa esok? Nak baca yang baik, ashabul yamin, tulislah yang baik-baik. Nak baca yang buruk, yang akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala di akhirat esok, tulislah yang jahat. Buatlah atas dunia ni, itu yang kita akan baca. Itu maksud yang saya katakan, kitalah penulisnya. Tak payah tulis, malaikat dia tulis dah. Baiklah, tamatlah ayat 98, 99. Sekarang kita berpindah kepada ayat 100 sehingga ayat 103. Ayat 100 pada 103, iaitulah Allah Ta'ala perintahkan orang beriman supaya taat kepada Allah, jangan ikut ahlul kitab yang menyeleweng, yang terpesong daripada jalan yang benar. Itu kata, ini yang jadi masalah kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan kewajipan i'tisam bil kitab was sunnah, wajib kita berpegang dengan Quran dan juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpecah belah. Jangan pecah buat kita dalam masalah mana? Dalam masalah berpegang dengan Quran dengan sunnah. Baik, kita berpindah kepada ayat 100. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi ahli kitab, yang diberi kitab, tidak ahli itu buang, yang diberi kitab, nascaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman. Kayak nak sungguh dia orang ni. Tengok penjelasan kata fariqan, dia panggil sekelompok orang yang memendam kebencian kepada Islam, yang mereka berusaha membuat tipu daya untuk menjatuhkan Islam dan para pemeluknya. Tengok nota di bawah.
Dia kata para ahli tafsir, para ulama tafsir mengatakan bahawa yang dimaksudkan sekelompok orang di sini adalah kelompok Syas, nama dia Syas bin al-Yahudi. Syas ni jahat. Yahudi hak jahat. Berserta kawan-kawannya yang menebarkan fitnah dan adu domba di antara kaum Aus dan Khazraj, orang Ansar. Tetapi perjalanan ini dapat diambil dari sifat umumnya ungkapan tersebut. Ayat dan bukannya khusus kepada sebab. Maknanya dalam Quran ni al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibrahnya kita ambil kepada umum lafaz bukan sebab yang tertentu. Walaupun turun orang Yahudi sebab peristiwa itu berlaku masa tu. Nak turun orang Melayu mana? Kerana sikap tunduk kepada musuh-musuh Islam baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani sejak dahulu dan seterusnya merupakan penyebab kepada kehancuran umat Islam. Jadi kalau kita pergi ikut puak kafir, itulah punca kehancuran. Puncalah kepunuhan umat Islam duduk mana? Duduk ittiba' al-Yahud wan Nasara. Satu. Yaruddukum, ma makna yaruddukum? Mereka akan mengembalikan kalian kepada kafiran setelah kamu beriman. Suruh dia punuh kita punya agama, dia suruh kita murtad, suruh orang itu murtad. Tengok ayat 104. Wa kayf 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pun berada di tengah-tengah kamu. Siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ingat molek. Tengok ayat perkata, penjelasan kata, wa kaifa takfurun. Bagaimana mungkin kamu boleh menjadi kafir? Kalimah tanya ini bermakna pengingkaran. Dia panggil istifham ingkari. Dan merasa pelik, ajaib dengan perbuatan kafir. Disebabkan mereka benar-benar jadi kafir sesudah beriman. Menjadi kafir. Ayatullah, iaitulah ayat-ayat Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Macam ayat Quran dan ayat apa tu Taurat. Ya'tasim dengan berpegang teguh dengan kuat. I'tisam maknanya kita pegang dengan begitu kuat kepada ajaran Allah, agama Allah Ta'ala ini. Ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi di sini haqqa tuqatihi, yakni dengan mencurahkan segala kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah yang disebut dengan nama takwa. Haqqa tuqatih. Takwa dengan makna apa dia? Dengan makna kita takut kepada Allah Taala. Ayat 102. 103, 102 pula. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beragama Islam. Maksudnya apa mana? Mau mati sampai Islam. Artinya mu kena berpegang dengan agama ini daripada hidup sampai ke mati. Itu maksud dia. Kadang-kadang kita tak fahamnya dengan imam duk baca khutbah, kan? Apa ni? Itu dia panggil bahasa yang cukup indah. Maknanya jangan mati kecuali mau beriman. Maknanya
Mu kena beriman, beristiqamah dengan Islam sampai kamu mati. Ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpeganglah kamu semua dengan tali Allah. Hablun maknanya tali. Apa makna tali? Tengok nota, tengok dalam punya kalimah. Tali itu maknanya kita Allah Taala dan agama Islam itu tali. Kerana kedua-duanya merupakan tali yang menghubungkan antara seorang Muslim dengan Allah. Dan setiap sesuatu yang menghubungkan dan mengikat antara satu sama lain disebut dengan mana hablun. Tali ini macam kita ni, tali persaudaraan. Menguatkan tali ukhuwah. Itu tali itu mengikat. Mana tali kita dengan Allah, agama berpegang dengan agama Allah, itulah takwa kita, Islam kita, itu dia panggil tali yang menghubungkan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allafa baina qulubikum, yang menghimpunkan hati-hati kalian atas persaudaraan dan keimanan dan mempersatukannya setelah sebelumnya saling bertikai dan berpecah. Mana Allah Ta'ala jinakkan hati Aus dengan Khazraj yang sudah berperang selama 1120 tahun. 120 tahun dah dia perang. Tiba-tiba bila datang Nabi SAW, Nabi kata satukan mereka. Ini Yahudi sakit hati sangat ni. Yahudi sakit hati sangat. Nak satukan mereka. Macam kita ini lah. Kita sepatutnya bersatu di atas nama kesatuan umat Islam. Tapi sudah pasti geng-geng yang bukan Islam, mereka tak akan suka. Yang peliknya, masih ada lagi geng-geng tali baru yang mengaku Islam ni tak mau bergabung dengan Islam. Sebab kalau bergabung dengan sama-sama umat Islam, boleh jadi kepentingan untuk agama banyak. Kita boleh sekat maksiat, boleh sangguplah kita bergadai, bergolok, pergi bergabung dengan non-Muslim. Supaya apa? Supaya itulah kawan kita. Allahul Musta'an. Kita kata ini bahaya. Bahaya kepada agama, bahaya kepada negara, dan bahaya kepada kehidupan awak. Setelah mati nanti, ada orang Islam nak berkawan, tak mau. Kita pergi kawan dengan orang bukan Islam, yang ada tanda-tanda anti mereka kepada Islam. Ini juga satu perbuatan yang perlu diingatkan. Syafah hufratin, tebing jurang dan tepinya. Di mana apabila seorang itu berdiri di atasnya tanpa kurang waspada, dia akan jatuh ke dalamnya. Mana orang yang tidak berpegang dengan agama Allah tadi, orang yang duduk di jurang neraka, duduk tepi neraka. Kata gelincir kaki sikit, tahu masuk dalam sana. Anqazakum, Allah menyelamatkan kamu, yakni dengan jalan memberi petunjuk kepada agama Islam, yang dengannya Allah menyelamatkan kamu dari api neraka. Ini ayat ini menunjukkan ayat ukhuwah, ayat yang mantap. Tengok sini. Baik, kita balik kepada huraian ayat ataupun tafsir ayat. Setelah Allah SWT mengutuk dan mengecam bahasa Yahudi atas cara mereka, di atas tipu daya mereka, dan juga perancangan kelicikan mereka, konspirasi mereka untuk menyesatkan orang-orang yang beriman, maka selanjutnya Allah Ta'ala memanggil dan mengingatkan orang-orang yang beriman agar berwaspada. Jangan sampai mereka terjerumus ke dalam perangkap orang-orang Yahudi yang menyesatkan itu. Hati-hati orang beriman. Yahudi akan main kamu. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tengok dalam ayat ini, kita kata Allah Ta'ala panggil orang beriman dengan Yahudi berbeza dah. Panggil Yahudi berbeza. Orang beriman, dia panggil direct. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Tengok ayat tadi.
Bila Allah Taala nak panggil Yahudi, dia tak panggil ya ma'syaral ya ayyuhal yahud, la. Qul qul, Allah Taala suruh Nabi panggil, tengok. Qul ya ahlal kitab. Kata Muhammad, panggil ahlul kitab. Dua kali, qul ya ahlul kitab, dua kali panggil. Sebab apa? Sebab Allah Taala tak suka dengan cara mereka yang begitu licik, yang begitu jahat, maka Tuhan tak panggil nama pun. Tak panggil pun sendiri. Suruh Nabi panggil. Tapi orang beriman, masya-Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Tengok, berapa kali ya ayyuhallazina dalam ayat kita ni? Ayat 100 ya ayyuhallazina amanu, ayat 102 ya ayyuhallazina amanu. Masya-Allah. Maka Allah kata, wahai orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab, Yahudi, Nasara, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman. Suatu ketika, ini ada kisah. Suatu ketika, sekelompok, tadilah kita ada ceritakan tadi, sekelompok kaum Aus dan Khazraj berkumpul di sebuah multaqa, tempat pertemuan kat dewan ke apa benda, yang dipenuhi oleh suasana saling mengasihi dan menyayangi antara mereka. Berkat petunjuk dan bimbingan Allah berupa agama Islam, allafa baina qulubihim, Allah Taala satukan hati mereka. Lalu ada seorang Yahudi bernama Syammas bin Qais. Nama dia tadi, kita kata nama apa tadi? Syammas bin Qais. Tak, bukan Syammas ni. Salah ni. Arab kata Syas, tulis. Syas bin Qais. Betul kalau dia tulis Syammas. Syamasi, la Syas, tulis. Salah kita ni. Dibaca salah juga kita. Mujahadah Arab. Syas, tulis. Syas bin Qais. Shin, alif shin. Syas, shin, alif sin. Shin, alif sin. Syas, bukan syas. Bukan syas. Syas, sin, alif sin. Syas bin Qais. Dia lalu dia tengok, baik teh. Sudah sakit hati dia. Maka dia merasa geram, sedih melihat suasana saling mencintai antara sahabat dengan Ansar itu. Kerana bangsa Yahudi merasa aman disebabkan kaum Aus dan Khazraj selalu bertikai. Oleh kerana Aus dengan Khazraj balah, dia jadi batu api, jadi menyebabkan dua-dua kaum ni bergantung dengan dia. Tapi bila mereka berbaik, maka hancurlah harapan dia nak menguasai Yahudi, nak menguasai Ansar, Aus dan Khazraj. Melihat suasana seperti itu, Syas menyuruh seorang anak muda Yahudi agar mengingatkan kaum Aus dan Khazraj akan peristiwa perang Bu'as. Benda ni berlaku sebelum Nabi hijrah. Maka mereka pun teringat kembali peristiwa itu. Lalu mereka saling berbalas syair-syair yang menggugah, yang menunjukkan kefanatikan, asabiyah, kesukaan di antara mereka. Mereka lalu saling mengejek dan mencaci sehingga hampir saja mereka saling menyerang. Pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan mengingatkan mereka, maka suasana yang tenang pun, yang tegang mula reda, dan turunlah surah Ali Imran ayat 100 dan seterusnya tadi. Jadi Allah Taala memperingatkan kaum muslimin agar waspada terhadap tipu daya kaum Yahudi Nasrani, dan Allah Taala menyesalkan pertikaian yang terjadi antara Aus Khazraj, kerana hal itu sungguh-sungguh mengherankan, di mana mereka kembali pada kekafiran sesudah mereka beriman. Jadi kalau kamu tak ikut Nabi, mu nak balik semula kepada perbuatan jahiliah, mu jadi kafir pas itu. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan pada kamu di setiap saat pagi dan petang, tengah-tengah kalian, pada waktu salat ataupun waktu lain, juga Rasulullah sallallahu berada bersama kamu, yang selalu memberi petunjuk, menyampaikan khabar gembira
ataupun memberi peringatan. Tengok nota di bawah. Terpeliharanya umat ini dari dosa dan keampunan terletak pada sejauh mana mereka berpegang teguh pada Al-Quran. Mana kalau kita pegang, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dan juga sunnah Nabi SAW. Selama umat Islam berpegang teguh pada keduanya, mereka tidak akan tersesat dan jatuh terperuk. Mana tidak akan ketinggalan kita ni. Meskipun seluruh penduduk bumi membuat tipu daya, perancangan jahat untuk menjatuhkan mereka, sebaliknya apabila umat Islam ini berpaling meninggalkan kedua pedoman ini, Quran dengan sunnah, maka mereka akan jatuh hina dan menjadi hina. Sekalipun seluruh penduduk bumi memberikan bantuan dan dukungan pada mereka. Semua orang beri dukungan pun tak jadi. Tengok balik. Allah Ta'ala tengok atas. Allah Ta'ala memberi petunjuk pada kaum muslimin agar berpegang teguh pada agama Allah, kerana agama ini akan membimbing orang-orang yang berpegang teguh padanya menuju jalan kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Jadi Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang berpegang dengan teguh kepada Allah. Wa may ya'tasim billah. Siapa dia berpegang dengan agama Allah Azza wa Jalla ni. Yakni berpedomankan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia benar-benar telah mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Selanjutnya Allah Ta'ala mengulang lagi panggilannya kepada kaum yang beriman atas nama keimanan mereka. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu. Berapa kali? Ya ayyuhallazina, 2 kali sini. Tengok nota di bawah. Salah satu bentuk pemuliaan Allah Ta'ala kepada orang yang beriman, iaitulah ketika Allah memanggil mereka secara langsung dengan kata-kata, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Berbeza ketika Allah hendak panggil kepada ahli kitab, Allah Ta'ala perintahkan Rasul agar memanggil mereka. Tengok. Ini dipanggil lataif. Benda yang kita halus dalam ilmu Al-Quran yang kita kena celik mata sini. Hal ini mengisyaratkan ketidakredaan Allah kepada mereka dan Allah murka kepada puak-puak Yahudi. Apa nama Allah tak nak tahu panggil pun dia. Tuhan suruh Nabi panggil. Kita ni kalau orang tak suka, kita tak panggil nama, kita panggil dia tu. Tak. Siapa tu? Orang tu. Baik. Allah Ta'ala memerintahkan agar mereka berusaha sekuat tenaga untuk bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Ta'ala juga memotivasi kaum beriman agar tetap istiqamah berpegang teguh pada agama Allah tanpa berpaling atau berpindah ke agama lain sehingga maut menjemput mereka. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jadi tengok nota di bawah kata, diriwayatkan bahawa perintah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada ini mesti diterjemahkan dengan taat kepada Allah dan tidak boleh bermaksiat kepadanya. Kalau kata takwa, taat, jangan maksiat. Bersyukur dan tak boleh kufur. Selalu mengingati Allah dan tidak boleh melupakannya. Jadi kalau kata nak takwa, ini ciri-ciri dia. Tetapi ayat ini kemudian ditaksiskan dengan ayat, maka bertakwalah kamu kepada Allah sebatas keenggangan kamu. Maka kita kena bertakwa kepada Allah Ta'ala, jangan lari. Dia kata. Allahu Akbar. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Tengok, baru boleh terjemah. Maka bertakwalah kamu kepada Allah sebatas. Sebatas maknanya sedaya upaya kamu. Yang main bahasa Indultih itu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala sedaya upaya, kesanggupan kamu dan dengarlah serta taatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk buat reka sendiri, jangan. Sebab tidak mungkin ada perintah tugas dalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakan. Jadi tak ada. Islam ni dia kata tidak ada at-taklif ma la yutaq. Agama ni tak taklif kita, tak paksa kita benda yang kita tak mampu buat.
Kita dah baca dalam surah akhir surah Baqarah tu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tak paksa kita kecuali setakat mana kita mampu. Balik pada ayat atas. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar berpegang teguh pada Islam, sama ada dari segi akidah ataupun syariat. Allah melarang mereka berpecah belah serta berselisih pandangan, dan Allah beri petunjuk agar mereka sentiasa mengingat nikmat-Nya kepada mereka berupa kasih sayang dan kesatuan hati di antara mereka. Nikmat ini merupakan buah dari hidayah iman dan Islam yang mereka anuti. Padahal sebelum itu mereka saling bermusuhan dan bertikaian. Lalu Allah mempertautkan hati mereka dengan iman dan Islam, maka mereka berubah menjadi bersaudara, saling berkasih sayang dan bantu-bantu di antara mereka. Sebelum mereka mendapatkan hidayah iman Islam, mereka berada di tebing jurang neraka. Maknanya balas semua. Kalau mati kafir. Seandainya ada yang meninggal pada saat itu, maka boleh dipastikan mereka masuk neraka untuk selama-lamanya. Tetapi Allah anugerahkan nikmat iman pada mereka dan menyelamatkan mereka dari api neraka, lalu menurunkan ayat-ayat yang memberikan penerangan sebagai petunjuk jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Mereka semakin teguh di atas jalan hidayah, sebagaimana ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan baloh. Tengok dalam ayat ini Allah kata apa? Jangan berkelahi. Dalam ayat ini diharamkan pada umat Islam berpecah belah dalam masalah agama. Termasuk haram berpecah belah dalam pemerintahan negara. Jadi kita sama-sama Islam mesti ada kesatuan, wahdatul ummah. Kedua hal ini menjadi haram kerana berakibat kepada kehancuran dan kelemahan kalau kita belah. Masalah yang dipahami betul-betul oleh musuh-musuh Islam sehingga mereka pun berusaha untuk memecah belahkan kesatuan umat dan memperkotak-katikkan dalam berbagai aliran, sektor dan kelompok mazhab. Kemudian mereka pun menjadi berpecah dalam berbagai negara dan pemerintahan. Maknanya orang penjajah dia kecil negara-negara, kemudian dia balas pula sama dia. Dengan itu para musuh dengan mudah melemahkan dan menghina nasib umat Islam. Baiklah, kita tengok. Tamatlah kita ayat kita ni. Kita pergi kepada pelajaran yang dapat diambil. Tengok pelajaran. Ada lagi satu. Ayat wa kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Makna apa ayat-ayat Allah? Tengok nota 164. Kenikmatan lain yang Tuhan beri lain pada nikmat Islam dan iman berupa kesinambungan turunnya Al-Quran pada zaman Rasulullah yang membawa peraturan hukum, hakam, akhlak dan etika dan pelajaran hikmah. Nikmat ini menjadi kesempurnaan nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu yang beriman agar mereka hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Kita kata Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita simpulkan pembicaraan kita ini dengan beberapa pelajaran yang boleh kita ambil di dalam ayat 100 sehingga 103. Yang pertama, mengikut para pemikir cendekiawan Yahudi dan Nasara dengan mengambil nasihat dan petua mereka, bimbingan mereka bagi seorang muslim akan membawanya kepada kekafiran, sama ada disedari ataupun tidak. Na'udzubillah. Kerana itu kita wajib berwaspada sepenuhnya terhadap tipu daya mereka. Hari ni enggak buat Yahudi duk kira nak peracun kita, nak balahan, tak ada kerja lain dah. Kira nak kelayikan kita. Yang kedua, umat ini akan terjaga jika mereka berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang berpegang teguh pada keduanya, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang ketiga, menjadikan Islam sebagai pedoman dan berpegang teguh padanya, sama ada dalam aspek akidah ataupun syariat, akan membawa keamanan dari penyimpangan dan kesesatan
yang dapat menyebabkan kehancuran dan kehinaan. Mana kalau kita pegang, insya-Allah kita selamat. Lo ni kau duk main baloh. Kewajipan berpegang teguh pada agama Islam dan haram berpecah, boleh berpecah belah serta bertikai dalam agama. Mana dalil? Tengok dia bawa dalil nota di bawah 165 itu menarik. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Inna Allah yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Allah Ta'ala redha kepada kamu 3 perkara, Allah Ta'ala tak suka 3 perkara. Dengar ni. 3 suka, 3 tak suka. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Allah Ta'ala redha kamu sembah dia, jangan buat syirik. 1. 2. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan agama Allah, jangan berpecah. 2. Yang ketiga, wa an tanasahu man wallahu Allah man wallahu amrakum. Hendaklah kamu menasihati kepada orang-orang yang Allah lantik menjadi ketua kamu. Jadi 3 ni Allah Ta'ala suka. Apa dia? Sembah Allah sentiasa, jangan syirik. Berpegang dengan tangan Allah, jangan pecah. Dan memberi nasihat kepada ulatil amri. Jangan duduk balah dengan pemimpin. Pemimpin pun jangan duduk main kelentur rakyat lah, baru orang sayang ke dia. Ni asyik duduk main kelentur saja, nak suruh rakyat sayang, payah lagi ni. Kita duduk baca hadis, Nabi suruh taat pada pemimpin, pemimpin pula buat kerana. Jadi kita kata sukar. Itu 3 yang Allah suka. Yang benci macam mana? Wa yakrahu lakum, tanda. Allah Ta'ala tak suka 3 perkara. Yang pertama, qila wa qala. Qila wa qala ni maknanya perkataan agak-agak ya, begini, andaian, analisa, dia panggil apa ni? Teori. Macam-macam sekarang ni kan, teori ni. Dia formula ni, tak payahlah. Cakap betul-betul. Yang boleh buat, yang tak boleh buat jangan duduk kelentur. Yang kedua, kasratus soal, banyak bertanya perkara yang tak berfaedah. Yang ni khususnya pada zaman Nabi dilarang bertanya. Sebab apa? Sebab takut turun wahyu mewajibkan benda tu. Yang ketiga, idha'atul mal, dan Allah Ta'ala tak suka kamu mensia-siakan harta. Hazal hadis riwayat Muslim. Apa makna mensia-siakan harta? Harta kita pergi letak di tempat yang tidak baik. Sebagaimana kata di para ulama, harta ni kalau kita buat maksiat, walaupun sikit, itu dipanggil membazir. Tapi kalau kita letak tempat kebajikan, berjuta, tidak kira membazir. Allah membazirnya pak cik ni. Lekah buat masjid juta, awak pula. Membazirnya pak cik ni. Sekiranya dia pergi beli tiket, berapa nama ni, sehari 2 ni sibuk. Berapa nama dah, dulu kepok. Dia beli tiket konsep haram ni. Itu dipanggil membazir. Walaupun tiket dengan berapa harga ringgit. Ingat molek. Faedah yang kelima ataupun pelajaran yang kelima, kewajipan mengingat selalu akan nikmat-nikmat Allah dalam rangka bersyukur padanya dengan perbuatan taat kepada Allah. Jadi kita bersyukur Allah Ta'ala bukan dengan mulut saja. Kita kena syukur dengan anggota, iaitulah dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Taat jadi syukur. Dan juga ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, perbuatan syirik menyekutukan Allah dan maksiat sama artinya dengan berdiri di tebing neraka Jahanam. Orang buat maksiat ni orang di tepi neraka, jurang neraka. Maka siapa yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik dan maksiat, pastilah ia akan jatuh ke dalam neraka Jahanam atas dasar hukum ketetapan Allah Azza wa Jalla, qada dan qadarnya. Jadi kita tahulah. Cuma bezanya orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir masuk neraka maka tak keluar dah. Orang mukmin masuk neraka setelah dibakar. Setelah dijatuhkan hukuman, maka mereka akan keluar, boleh masuk dalam syurga. Selepas daripada itu, maka dikenali di kalangan ahli syurga
Orang ini dia panggil jahannamiyin. Jahannamiyin mana orang yang pernah masuk dalam neraka jahanam, banduan. Ada juga banduan di dalam syurga. Jadi kitanya berdoa kepada Allah SWT pagi, petang, siang, malam, kita tak mau jadi banduan walaupun sekejap. Allahu Akbar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Alhamdulillah, tamatlah huraian kita, perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri akan datang bermula ayat 104 tentang kewajipan berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada soalan di ruangan komen? Betul. Apa dia tanya? Assalamualaikum Ustaz. Dari sudut pengajaran ayat-ayat ini, boleh tak kita samakan ciri-ciri jahat ahli kitab yang disebut di sini dengan waspada terhadap kejahatan orang-orang kafir di zaman kita sekarang? Ya, memang dah. Maknanya kita sekarang, kita jangan baca ahli kitab tu, kita ahli kitab tu Yahudi saja, pada tak ada zaman kita lah. Semua konspirasi, teori-teori yang memecah belah umat Islam ini mari daripada mana? Mari daripada protokol Zionis yang telah dirancang berapa lama dulu. Jadi semua itu memang berlaku dan kita kena sangat-sangat berwaspada zaman kita hari ini. Bahkan kelicikan zaman hari ini berbeza dengan zaman dulu dengan berbagai-bagai cara. Kita tengoklah mula-mula penjajah mari dengan apa? Dengan senjata. Bila dia rasa penat, dia mari dengan penjajahan minda. Dia panggil al-ghazwul fikri, serangan pemikiran umat Islam. Itu dua-dua pemikiran yang kita kena usaha jauhkan diri daripada dua-duanya. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat. Baik, ada satu soalan berkenaan dengan si mati dia wasiat duit untuk tunaikan badal haji. Adakah bila dia meninggal, adakah duit tu perlu difarai dulu ataupun tunai wasiat dulu? Lah, kalau dia gini, kalau orang tu belum pergi haji dan dia ada harta, itu termasuk dalam hutang yang mesti dibayar. Maknanya kita dalam hidup manusia ni, kita kena yang pertama sekali dia panggil, bila orang tu mati, dia panggil mu'natut tajhiz. Apa mana maksudnya? Belanja pengurusan. Belanja pengurusan itu kita kena ambil daripada harta peninggalan si mati. Kemudian selepas daripada belanja pengurusan, kita bagi kepada hutang si mati. Ada hutang tak si mati ni? Ada. Bayar hutang dulu. Jadi termasuklah hutang itu hutang dengan Allah. Dia ada duit. Dia ada daftar haji tapi tak sempat pergi. Maka kita kena bayar badal haji. Ini masalahnya kalau dia pergi haji, dia berapa yang paling rendah sekarang ni? B40 ke apa? Yang bayar 10,000 tu. B40. Kalau dia B40 kena bayar 10,000. Kalau dia BT20, berapa bayar tiket? 30,000. 30,000. Yang paling mahal yang pergi dengan tabung haji 30,000 rasa. Dia duk cari hak badal haji 2,500. Entah siapa dia buat. Sekarang ni jangan main. Skema badal haji ni kuat. Sebab setakat yang anda pergi haji lah, orang nak masuk Mekah ni payah, nak pergi haji ni payah. Dengan kawalan-kawalan tak macam dulu. Tiba-tiba ada orang mari ambil 2,500, 3,500, siap dengan apa ni? Siap dengan ni hadiah lagi. Ikut pada haji kita punya trip, kita akan bagi hadiah tu hadiah ni. Hadiah apanya? Orang nak haji kan jemaah dia bukan nak cari hadiah. Nak cari hadiah pergi beli kat kedai Maidin lah, senang. Duduk sibuk ngapa dengan awak nak bagi hadiahnya. Nah, bayar 3,000 kita akan beli air zam-zam. Air zam-zam pergi beli dia di kedai senang. Sekarang ni hati-hatilah dengan kes badal haji ni, kes. Saya tak yakin dengan apa yang ada airline yang ada sekarang. Kecuali betul-betul orang tu buat, wallahualam. Tapi bukanlah semacam yang diiklankan begitu besar bilangannya. Dan itu yang ketiga, wasiat si mati. Kalau wasiat si mati, aku mati kena badal haji, dia tak wasiat pun tak apa. Itu memang hak dia, anak-anak kena buat. Yang keempat barulah faraid. Harapnya pendengar jelas nanti kan. Mula-mula hak si mati, bila dia mati, kita kena uruskan mayat dia. Itu dengan harta dia. Kemudian tunaikan dia punya hutang. Kalau ada, bayar. Yang ketiga,
lunaskan dia punya laksanakan wasiat dia. Yang keempat baru bagi pesaka. Wallahu a'lam. Jangan bagi dulu. Selesaikan hak orang dulu. Hutang manusia, hutang dengan Allah. Contohnya orang ni hutang dengan Allah tu. Dia pernah bernazar. Kalau aku dapat sekian-sekian, aku nak sembelih seekor lembu. Tapi dia tak buat pun. Dia dah dapat projek. Maka wajib keluarga dia kena ambil harta dia, pergi beli seekor lembu sembelih. Bagi makan orang miskin. Ataupun dia apa sajalah. Dia kafarah contohnya. Dia pernah buat satu kesalahan, kena bayar seekor unta, maka wajib bayar dulu. Wallahu a'lam. Satu lagi soalan, Datuk. Ada lagi? Mari. Ketika pengebumian jenazah tu, ada orang bagi duit kan? Ya. Duit tu siapa punya? Duit tu tak ada. Orang mati tak terima duit dah. Boleh keduri dengan duit tu, Datuk? Dia gini, dia beri ke siapa budak tu? Kalau dia tu ada anak yatim lah, ada anak apa, kita berilah untuk anak-anak yang dia tinggalkan tu. Budak-budak tu perlu pada makanan, dia duduk jamu orang ni balik, lepas tu dia balik je. Budak-budak ni kasut sekolah pun tercabut, kan? Jadi kita kena tengok maslahah lah, bukan buat kenduri. Orang mati bukan untuk dikendurikan. Kenduri ni orang kahwin. Orang mati ni untuk kita insaf, kita bantu keluarga dia. Ni tidak masyarakat hari ni. Bila orang mati happy, 3 malam tak masak nasi. Sebab dia boleh tanya pula tu. Tanya anak keluarga, malam ni menu apa? Nah, kalau bunyi menu sedap ramai je mari. Dia 5 pula dia punya tarik dia punya lagu tahlil tu. Jangan mainlah. Yang jawapan pada soalan tadi, duit yang orang beri dia panggil duit melawat. Kematian bukan lagi tak masuk dalam harta pusaka. Kita buatlah apa yang patut. Contohnya dia tinggal orang miskin mati, rumah dia pun macam tangga nak tercabut, kan? Atap pun dia bocor. Beki yang tu dulu, dia sibuk jamu orang itu kenapa? Jadi orang pergi je. Ada keluarga yang ditinggal oleh si mati ni duduk atas rumah pun tercabut atap ataupun macam-macam lagi keperluan yang dia ada, utamakan yang tu dulu. Wallahu a'lam. Soalan terakhir, Datuk. Boleh ya? Yalah. Okey, baik. Majlis kenduri kahwin wajib hadir kalau jemput. So macam mana dengan majlis kenduri kahwin yang ada nyanyian dan juga bersanding karaoke sebagai itu? Wajib juga ke? Dia gini, satu kaedah yang dibuat oleh ulama, kalau kita pergi tempat orang mati, nak pergi solat jenazah, tiba-tiba ada anak cucu dia sedang bermeratap, tarik rambut. Jadi kita tak boleh lagi balik. Kita kena nasihat budak tu. Kau jangan buat macam ni, tak baik. Kalau dia tak berhenti pun, pedulikan dia. Kita tetap tak boleh balik sehingga kita solat jenazah. Satu. Tapi kalau kita pergi tempat kenduri, ada maksiat. Contohnya ada pondan, jadi juru makeup. Dia punya orang lain mak andam, dia pak andam dia panggil. Ini mungkar besar ini. Kan? Habis dedah aurat perempuannya, dunia ni. Maka ini kita kena lari balik. Kita kena mesti balik. Kecuali kita boleh engkar benda tu. Kalau kita boleh engkar, jangan balik. Tapi kalau kita pergi, kita juga terpalit dengan mungkar, maka kita kena balik. Dia beza. Beza tu. Sebab kenapa yang pertama tadi tak lari balik? Yang mati tu. Sebab orang mati tak buat maksiat. Yang buat maksiatnya yang hidup. Kita pergi kerana dia, kerana nak solat jenazah si mati. Yang kedua kena lari balik. Kenapa? Sebab kita pergi kerana orang hidup, nak meraihkan perkahwinan. Tiba-tiba engkau buat maksiat, baik aku balik. Itu perbezaan yang ada. Jadi kita kena tengoklah, kalau maksiat itu tak boleh diengkar, baliklah. Cuma kita kena tengoklah, janganlah keras sangat zaman kita hari ni. Kalau setakat dia menasik-nasik lagu sikit-sikit tu, kalau lagi balik tak makan nasi lah kita. Nak habislah sekarang ni. Cuma saya nasihatlah kepada penganjur-penganjur majlis perkahwinan ke, majlis hari raya ke, majlis apa, kalau nak pasang nasi-nasi tu, pasang suara latar je lah. Ni tidak bingit kita duduk kat meja bulat nak bercakap dengan kawan pun tak boleh. Ni majlis apa awak ni? Majlis membingitkan telinga. Nak kita jumpa sekali kalau kawan-kawan kita nak apa ni? Nak jumpa, kita nak tanya khabar, suka-suka. Ni nak bercakap tak boleh. Kita panggil DJ dia, dek, telur sikitlah, pak cik nak bercakap tak boleh. Tak boleh. Saya datang dijemput. Sombong juga DJ pun. Saya datang dijemput. Betul lah dijemput, tapi bukan membingitkan telinga orang. Ini masalah kita sekarang. Banyak penyakit yang berlaku atas dunia hari ni. Wallahu a'lam.
Boleh tanya soalan pelik-pelik bab kahwin nanti tak pergi kenduri kita kan. Baik Datuk. Baik, itu soalan Datuk. Baiklah. InsyaAllah kita jumpa minggu depan InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih banyak Datuk. Minggu depan pun kena. Itulah macam mana? Dah dia orang nak pergi. Tak salah bincanglah nanti. Kalau pengajar kata okey ya. Baik, nanti sore Zah hubungi Datuk insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Kita tutup itu tutup Zah. Ya Datuk.